Baik. So, semalam kita dah bincang tentang muatan haba tentu. Kita recap balik. Seperti yang saya kata, muatan dia seperti bilik, seperti satu ruang. Okay? Dan setiap objek dia ada muatan haba tentu sendiri. Okay. Seperti kita dah bincang. Mana satu dia lebih senang dipanaskan? Of course, sudu logam. Dan kita selalu akan jawab kenapa? Sebab sudu logam adalah konduktor. Tetapi untuk fizik sekarang, kita tak akan guna perkataan konduktor. Kita akan menjelaskan jawapan dengan menggunakan konsep muatan haba tentu. Di mana kita akan kata sudu mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Seperti semalam saya dah bagi contoh ni kan, case cinema. Okay, katakan muatan seperti bilik. So untuk A dia boleh muatkan 2,000 orang, untuk B boleh muatkan 200 orang, maka siapa yang mana satu dia perlukan lebih banyak bilik. So bawakan B perlukan 50 bilik sebab dia hanya boleh muatkan 200 orang untuk satu bilik. So kalau kita ada 10,000 orang, kita perlukan 50 bilik untuk bawakan B. Okay, so bawakan A perlukan 5 bilik sahaja. Jadi sama juga untuk kita punya objek. Kalau kita tukar penuntun kepada tenaga haba, kalau kita ada 10,000 joule tenaga haba, objek A boleh serap 2,000 joule tenaga sebelum menaikkan 1 darjah Celsius. So dia akan menaikkan 5 darjah Celsius. Untuk objek B, okay, dia akan menaikkan 50 darjah Celsius. Oleh itu, muatan haba tentu, ingat formula dia, Q sama dengan MC theta. Okay, MC theta, di mana Q adalah kuantiti haba, M adalah jisim, C adalah muatan haba tentu, dan theta adalah perbezaan suhu. So kalau C sama dengan Q per M theta. Tak payah hafal definisi, sebab bila kita tengok formula ini, kita boleh terus tahu di mana C, muatan haba tentu adalah berapa kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan. Saya ulang, muatan haba tentu adalah berapa kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 darjah Celsius suhu untuk 1 kg bahan. Okey? Alright. Dan semalam kita dah bincang beberapa contoh. Okay, beberapa contoh. Okay, semalam kita dah sampai ke aplikasi. So contohnya kalau kita nak masak periuk badan, badan periuk atau badan periuk masak tu, dia akan diperbuat daripada kuprum atau aluminium sebab muatan haba tentu adalah rendah. So bila muatan haba tentu dia rendah, dia akan cepat naikkan suhu. Kalau untuk pemegang, kita biasanya menggunakan kayu atau plastik sebab kayu atau plastik mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Oleh itu, dia tidak mudah menjadi panas. Okay, selain itu, air sebagai ejen penyejuk untuk enjin. Okay, selalunya air, dia tak senang untuk dipanaskan. Oleh itu, kita selalu gunakan air sebagai coolant. So dia boleh serap jumlah haba yang besar tanpa kenaikan suhu yang tinggi. Dan semalam saya cuba explain bayu laut dan bayu darat. Di mana bayu laut dia berlaku pada waktu siang. Okay, seperti yang kita tahu, kalau kita bandingkan darat dan juga laut. Okay. So, mana satu lebih cepat panas pada waktu siang? Of course, darat dia punya suhu lebih tinggi. Okay. Darat suhu dia tinggi, laut suhu dia rendah. So, udara di atas darat akan jadi lebih panas. So, bila udara lebih panas, dia akan pergi ke atas. Sebab kita tahu, kalau udara panas, dia akan lebih ringan. Okay, dia kurang tempat, dia akan pergi ke atas. So, apabila dekat sini jadi kosong, apa yang berlaku adalah udara yang sejuk
daripada laut akan tiup ke arah darat. That's why kita panggil bayu laut. Bayu laut maksudnya angin daripada laut. Okay. So, kita akan gunakan konsep muatan haba tentu. Kalau untuk bayu darat, so untuk bayu darat, sekarang pada waktu malam, mana satu dia cepat sejuk. Okay. Darat, dia lebih cepat sejuk. Okay, dia punya suhu lebih rendah. Kalau air, sungai atau air laut, suhu dia lebih tinggi sikit. So sekarang udara dekat sini lebih panas. Dia akan pergi ke atas. So bila pergi ke atas, di sini akan menjadi kosong. Oleh itu udara daripada darat akan pergi ke arah laut. So kita panggil bayu laut. Okay. Selalu dia akan tanya dalam esei ya. Okay. Alright. So next, kita akan cuba tengok kepada beberapa soalan. Okay. Mengapakah pisang lebih panas dari kerak dalam pisang goreng? Sebab pisang mengandungi lebih banyak air daripada keraknya. Okay. So, sebab air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, maka muatan haba tentu yang tinggi mampu menyimpan lebih banyak haba. That's why bila kita makan, okay, pisang akan lebih panas. Okay. Okay, satu lagi kita tengok dua bika. Bika A mengandungi 200 gram air, bika B mengandungi 200 gram minyak. Dipanaskan pada suhu awal yang sama selama 5 minit menggunakan pemanas 1000 watt. Bandingkan suhu air dan minyak selepas 5 minit. Jadi mana satu dia lebih cepat panas? Of course kita tahu suhu minyak lebih tinggi. Sebab apa? Kita jangan kata sebab minyak adalah konduktor. Kita sebut minyak mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah. So ingat, kalau dia adalah konduktor, maka muatan haba tentu adalah lebih rendah. Sebab dia hanya perlukan sedikit tenaga haba untuk naikkan suhu. It only needs a little energy, heat energy to increase the temperature. Okay. So, kita sekarang boleh pergi kepada latihan. Okay, latihan yang telah saya share dalam Google Classroom. Okay, saya stop share. Kita carikan latihan. Okay, latihan. Alright, kita cuba buat tutorial latihan hari ini. Alright, so latihan 4.2, muatan haba tentu. Pertama, hitungkan jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg kalori dari suhu 30 darjah Celsius kepada suhu 70 darjah Celsius. Dan muatan haba tentu kalori 500 joule per kg per darjah Celsius. Apa maksud ini? That means kalau saya ada 1 kalori, 1 kg, okay, 1 kg of steel, kalau saya naikkan suhu dia sebanyak 1 darjah Celsius, saya perlu berapa tenaga? I need 500 joule. Okay, 500 joule. Nah, sekarang soalan dia, berapa tenaga haba untuk panaskan 2 kg dari suhu 30 hingga 70? So, kita tahu formula dia Q sama dengan MC theta. Nah, kita nak carikan Q, di mana Q adalah tenaga haba. Okay, tenaga haba. So, M adalah 2 darab, C adalah 500. Nah, theta adalah, kita carikan beza antara suhu awal dan suhu akhir. So, 70 tolak 30 dapat 40 kan. So, 2 darab 500 darab 40. Kita akan dapat jawapan berapa?
40,000 joule. Okey, ingat unit untuk tenaga adalah joule. Baik, senang-senang. Soalan 2, sebuah pemanas rendam berlabel 2 kilowatt 240 V. So 2 kilowatt dia adalah power, kuasa. Okey. So P sama dengan 2, kita terus tukar, kilo adalah 2000 watt. Okey, 2000 watt. Okey. Dan 240 volt ini kita akan belajar dalam silibus tingkatan 5. Okey, dia sebenarnya adalah voltan atau kita panggil beza keupayaan. Contohnya kalau bateri, biasanya satu bateri sel kering dia ada 1.5 volt. Okey. Kita abaikan ini dulu. Digunakan untuk memanaskan 3 kg air. Okey, so M adalah 3 kg. Berapakah kenaikan suhu? That means kita nak carikan berapa tita. Apabila pemanas itu digunakan selama 8 minit. So T adalah 8 minit, kita tukar kepada saat, 8 darab 60 saat. Sama dengan 480 saat. Okey? So, ingat formula yang kita dah bincang semalam. Bila kita ada power, power ini adalah disebabkan oleh elektrik kan. Kita buat kerja supaya kerja ini akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan untuk pengetahuan, formula untuk power adalah W per T. Okey, di mana W adalah kerja. Okey, kerja. So, kita akan melakukan kerja. Kerja ini akan tukar kepada tenaga elektrik dan seterusnya kepada tenaga haba. Okay, so ingat formula P, T, okay, P darab T sama dengan W. PT sama dengan Q. Dan sekarang Q adalah MC theta kan. Okay, saya tuliskan MC theta. Dan saya nak carikan theta berapa kan. So theta sama dengan PT bagi MC. Mana P adalah 2000, T adalah 480, bahagi M adalah 3, dan C adalah muatan haba tertentu, iaitu 4200. Akhirnya, saya tekan kalkulator, kira berapa jawapan saya. 2000 darab 480 bahagi 3. Saya dapat perbezaan suhu 76.2 darjah Celsius. Okay. Setakat ini kita masih guna darjah Celsius. Lepas ini saya akan terangkan tentang Kelvin. Okay. Bila kita guna Kelvin. Okay. So maksud dia, kalau contohnya suhu awal adalah 19 darjah Celsius. So kalau soalan tanya, berapakah suhu akhir dia? So kita tambahkan 19 dengan 76.2, dapat 95.2. Okay? Okay, clear? Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan 3. Okay, soalan 3. 4 kg air, so M sama dengan 4 kg. Membebaskan haba sebanyak, so haba, tenaga haba Q sama dengan 8.4 darab 10 kuasa 5 joule. Apabila disejukkan dari suhu 90 darjah kepada suhu 40 darjah. Okey, perbezaan suhu dia berapa? Mana yang akhir, mana yang awal?
Okey, ini adalah awal, ini adalah akhir. So akhir tolak awal dapat sebenarnya turunkan. Kita dapat negatif 50 darjah Celsius. Okey, satu benda adalah kita tahu kalau kita serat haba, maksudnya kita tambahkan, tambah dia adalah positif. Kalau bebaskan haba maksudnya dia akan hilang. So bila bebaskan haba, kita akan dapat negatif. Negatif. So berapakah muatan haba tentu? So Q sama dengan MC theta. Kita nak carikan C. C sama dengan Q per M theta. Mana Q adalah negatif 8.4 darab 10 kuasa 5 bahagi 4 darab negatif 50. Sama dengan 8.4 darab bagi 4 bagi 50. So memang akan dapat jawapan 4,200. Unit dia apa? Kalau you sudah lupa unit, cuba tengok yang atas apa unit dia. Q unit dia adalah joule, tenaga kan. Yang bawah M adalah kg, theta adalah darjah Celsius. So unit dia adalah joule per kg per darjah Celsius. Ataupun you boleh tulis joule per kg darjah Celsius pun boleh. Pun boleh. Okey. Seterusnya soalan 4. 0.2 kg air panas M sama dengan 0.2 kg pada suhu 100 darjah Celsius. So dia punya suhu adalah theta I 100 darjah Celsius. Dicampurkan dengan 0.25 kg air sejuk pada suhu 10 darjah Celsius. Berapakah suhu akhir campuran? Baik. Alright, this thing soalan ni agak complicated. Sekarang saya cuba lukiskan. Kita ada air panas. Air panas. Sini 0.2 kg. Dan saya gunakan warna lain untuk air sejuk. Air sejuk. Air sejuk 0.25 kg. Alright. So bila kita cuba campurkan, dia akan menjadi satu. Bila kita campurkan, dia akan menjadi satu. Di mana sebenarnya 0.2 dan juga 0.25 kg. Of course mereka tak akan susun macam ni lah, sebab mereka akan campur, ada air sejuk pergi ke bawah, ada air panas pergi ke atas kan. Mereka akan campur secara menyeluruh. Macam ini. Bila mereka kontak, sekarang kita agihkan. Yang hitam adalah A, yang merah adalah B. B dengan A ya. Ingat tak bila kita ada keseimbangan terma? Apa maksud keseimbangan terma? Keseimbangan terma maksudnya keseimbangan terma, masih ingat tak? Maksudnya apabila suhu akhir akan menjadi sama. Sebab mereka dah kontak kan, mereka sentuh
Dan akhirnya, satu akan pindah tenaga haba yang lebih banyak, satu akan pindah haba yang lebih sedikit kan. So, kalau kita tengok A dengan B, siapa yang pindahkan tenaga haba lebih banyak? Okay. Secara keseluruhan kita tahu yang pindah lebih banyak adalah air panas. Okay. Air panas akan pindah lebih banyak kepada air sejuk kan. So, secara keseluruhan tenaga haba bersih dipindahkan daripada A kepada B sehingga mereka mencapai suhu sama. Oleh itu, kalau kita tengok A, okay, QA ini, tenaga haba oleh A ini, apa yang dia buat adalah dia akan hilang. Okay? Dia akan hilang sehingga dia mencapai satu suhu akhir kan. Kita tulis theta F. Okay? So sekarang kita nak tahu berapa tenaga haba yang dihilangkan oleh air panas iaitu A. So QA sama dengan MC theta. Okay? MAC A theta. Theta untuk A. Okay, M adalah 0.2. Okay, C kita tak tahu. Kita biarkan dulu. Okay, kita tak tahu, biarkan dulu. Dan theta adalah suhu akhir tolak suhu awal. So, theta F tolak mula-mula dia 100 darjah Celsius. Okay, 100 darjah Celsius kan. Sama dengan okay, tenaga haba. So, bila kita dah kira, kita dapat tenaga haba. Okay, so tenaga haba ini akan diberikan kepada siapa? Berikan kepada air sejuk. So, untuk QB ini, dia akan terima daripada air panas. B terima haba daripada A. So, QB sebenarnya sama dengan QA. Kalau kita cuba carikan formula untuk QB, ia adalah M, B, C, B, theta, B. Okay, di mana MB sekarang adalah 0.25 darab. Okay, yang C kita tak tahu. Darab lagi theta. Theta adalah suhu akhir tolak suhu awal. Theta F tolak suhu awal adalah berapa? Okay, 10. Okay, jadi QA adalah sama dengan QB sebab berapa yang saya hilang sama dengan berapa yang saya terima daripada A kepada B. Okay, dan satu lagi kita tahu QA dia sebab dia hilang kan. Bila dia hilang seperti kita tengok soalan 3, dia akan jadi negatif. Okay, kita letak negatif dekat QA. So apa yang kita nak buat adalah kita cuba samakan dua persamaan. Okay, dua persamaan. Kita samakan this one dengan this one. Okay, so saya tulis dekat atas tulis dekat sini. Okay, I'll write here. Okay, saya tulis dekat sini ya. QA sama dengan QB. So saya salin sahaja. Okay, 0.2 CA theta F tolak 100 sama dengan, saya tulis tepi sikit lah. Okay, 0.2 okay, negatif 0.2 CA theta F tolak 100 sama dengan yang bawah ini 0.25 darab CB theta F tolak 10. Okay, maafkan saya tulisan saya agak buruk. Okay, sekarang kita tengok kepada CA dengan CB. Okay, this one and this one. Okay, kalau anda perhatikan, kita gunakan air kan. So, air mesti mempunyai muatan haba tertentu yang sama kan. Kita campurkan air dengan air yang sama kan. Cuma suhu dia bezakan. So, kita boleh potongkan CA dengan CB. Sebab dua-dua ini adalah sama. Dan kita nak carikan theta F sebenarnya. Okay, so gunakan matematik untuk carikan theta F.
So sebelah kiri negatif 0.2 theta F tambah 20 sama dengan 0.25 theta F tolak 2.5. Dan kita cuba selesailah. Okay, kita bawa negatif theta F ke kiri. Negatif 0.45 F theta F sama dengan negatif 22.5. So theta F sama dengan berapa? Dapat 50 darjah Celsius. Okay, so suhu akhir dapat 50 darjah Celsius. Okay, yang penting anda kena faham konsep dia macam mana. Okay, A sebenarnya berikan tenaga haba kepada B. So kita nak kirakan berapa tenaga haba yang dihilangkan oleh A dipindahkan kepada B. Berapa tenaga haba yang diserap oleh B. Dan kita gunakan formula MC theta. Okay, so I hope you can understand this question. Dan maybe nanti kita boleh cuba buat satu lagi soalan seperti ini ya. Okay. Nathan, Christine, Sumaya, Syamilu, Lee Xiaofen, Siling, Jiahui, Chan Yiwei, Umaira, Nurul, Sabrina, Ahmad Haris, Ong Xingyi, Azmi, Amira, Liana, Chong Jia, Lai Zhenhong. Okay. Alright. Okay, saya clear already. Okay. Kita cari satu soalan. Okay, kita tengok soalan 7. Soalan 7 lebih kurang sama. Okay. 600 gram air sejuk. Okay, sekarang kita labelkan A dengan B ya. Okay. 600 gram air sejuk. Okay. Suhu dia 40 darjah Celsius. Dan kita ada air panas. Okay. 400 gram. Suhu dia 90 darjah Celsius. Okay. So, kita tahu yang panas akan pindahkan haba kepada yang sejuk. So, sekarang saya labelkan air sejuk adalah A, air panas adalah B. Untuk air sejuk, dia akan terima haba daripada B kan. So, Q sama dengan M, okay, MA, CA, theta A. Mana MA adalah, okay, I'll skip I'll go very fast. 0.6 darab. C adalah, C tak tahu sebenarnya. Saya biarkan je. Theta A adalah okay, akhir tolak awal. Awal 40. Okay, saya dapat 0.6 CA theta F tolak 40. Okay. Okay, untuk QP, air panas akan hilangkan tenaga. So, saya tuliskan negatif. Okay. MB, CB, theta B. Negatif. M adalah 0.4 darab CB darab theta F tolak 90. Okay. Negatif 0.4 CB theta F tolak 90.
Nah, kemudian saya cuba samakan dua-dua tenaga haba. So, 0.6 CA theta F tolak 40 sama dengan negatif 0.4. Tulis dengan baik. Okay. 0.6 CA theta F tolak 40 sama dengan negatif 0.4 CB theta F tolak 90. Okay. C dengan C boleh pangkas sebab mereka adalah air yang sama. Okay. Adalah bahan yang sama. Kita selesaikan theta F. So 0.6 theta F tolak 24 sama dengan negatif 0.4 theta F tambah 36. So, tambah tolak theta F sama dengan 60 darjah Celsius. Ini adalah suhu akhir. Okey, kenapa satu jisim adalah negatif? Okey, untuk QB ini, dia bukan sebab jisim negatif. Sebab saya letak negatif dekat sini adalah, saya tahu QB ini, air panas akan hilangkan tenaga haba kepada air sejuk. That's why tenaga haba akan kurang, akan dihilangkan. Oleh itu saya letak negatif dekat sebelah kiri. Okey, faham? Saya letak negatif sebab dia hilang. Okey, dia hilang tenaga haba. Okey. So, kita pun dah sampai masa. Kalau anda nak bincang lagi, saya boleh sambung. Kalau tak ada pelajar nak sambung, saya akan stop sini lah. Okey, saya akan buka semula. Saya tunggu pelajar. Kalau ada soalan, saya akan bincang lagi. Kalau tak ada, saya akan tutup sajalah. Okey, itu saja. Terima kasih dan have a good weekend. We will see you on Sunday.